Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan alhamdulillah kita panjat syukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita dapat bertemu lagi pada pagi ini dalam satu segmen yang sangat istimewa, iaitu segmen motivasi niaga. Dan hari ini kita akan kongsikan, kita akan menjemput seorang ikon usahawan muda yang berjaya, yang patut dijadikan contoh bersama kita pada sebentar lagi, insya-Allah. Sebelum itu alhamdulillah kita mengalu-alukan kedatangan ramai tetamu-tetamu kita yang mengikuti kita secara live sekarang ni. Alhamdulillah seramai tak saya dalam 40 orang lebih dan kita mohon rakan-rakan di luar sana untuk like dan share share seramai mungkin supaya lebih ramai orang dapat mengambil manfaat faedah daripada perkongsian ilmu yang kita adakan pada pagi ini. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru mengikuti program kita secara live ataupun mungkin baru pertama kali masuk ke page Sarigamat ini untuk makluman, page Sarigamat ini adalah dimiliki oleh syarikat Anak Edar Sdn Bhd untuk makluman juga tuan-tuan dan puan-puan yang belum mengenali Anak Edar. Anak Edar ni kita sudah bertapak di tanah air kita ini selama lebih pada 37 tahun 37 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Pada tahun 1983 dah hadir atau belum? Dah ada dah lahir atau belum pada tahun 1983. Dan alhamdulillah Allah rezekikan Anak Edar yang bertapak sejak 1983 sehingga sekarang dan biasalah bisnes ni kita ada naik dan kita ada turun tapi alhamdulillah kita masih boleh maintain memberi kebaikan, berkongsi manfaat kepada ummah kita dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang belum mengenali Anak Edar syarikat Anak Edar diasaskan oleh pasangan suami isteri Tuan Haji Osman Omar Allahyarham Tuan Haji Osman Omar dan isteri beliau iaitu Puan Hajah Esah binti Omar dan Anak Edar ni pada tahun 83 atau sebelum itu lagi kita mula bisnes secara kecil-kecilan di rumah saja dan legasi ini alhamdulillah disambung oleh anak beliau, anak bongsu beliau iaitu Tuan Haji Osman, Tuan Haji Luqman Osman dan juga Puan Hajah Hasniza Hassan yang sekarang ni kita punya CEO dan juga kita punya pengarah eksekutif yang itu. Baik, alhamdulillah saya tengok bilangan pun dah makin bertambah mohon share lagi mohon like dan mohon sharekan lagi rakan-rakan semua. Dan sambil-sambil itu minta mohon sediakanlah pen dan kertas nak catat ni banyak info yang kita nak dapat pagi ni banyak info-info penting bagi kita sebagai usahawan, dapatkan maklumat, dapatkan tips, dapatkan panduan bagaimana hendak menjadi seorang usahawan yang berjaya okey. Teruskan share lagi, Saya tengok banyak dah share ni. Okey, teruskan lagi teruskan share lagi dan jemput seramai mungkin sahabat-sahabat kita, rakan niaga saudara-mara kita share semua platform supaya benda ini dapat dikongsi bersama dan yakinlah bahawa kebaikan yang kita bawa ada manfaatnya untuk kita dan juga jemaah kita, insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi sukacitalah saya nak menjemput tetamu istimewa kita, seorang tokoh usahawan kita yang sangat hebat bagi saya sangat hebat dan masuk secara live sekarang ini iaitu saya ingin mengalu-alukanlah kedatangan secara sesi live kita yang berbahagia Ustaz apa nak panggil Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan. Kalau sebut nama ni orang tak kenal, tapi kalau kita sebut Imam Muda Ashraf, saya yakin semua orang kenal Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan masuk sesi live kita pada pagi ini. Jadi sebelum itu Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Sihat Ustaz suara Ustaz agak jauh sikit Ustaz. Okey. Okey, kita adjust sikit. Kalau dekatkan sikit okey lebih baiklah, insya-Allah alhamdulillah cantik baru Ustaz. Macam mana cikgu? Ya, alhamdulillah. Cantik rumah Ustaz, banglo tu, dia kata. Allahu Akbar. Tak ada, mana ada. Ya Allah, kita tumpang tengok aja Ustaz. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian bersama kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan. Macam tadi saya sebut Muhammad Ashraf, saya pun tak kenal siapa dia.
Tapi kalau kita sebut Imam Muda Ashraf ya, alhamdulillah ya kita kenal. Dan untuk maklumat rakan-rakan semua ya, yang berbahagia Ustaz Imam Muda Ashraf bukan asing lagi kepada syarikat An-Naidah ya, kita pernah menjemput Ustaz ya untuk satu program kita panggil Kickstart pada tahun 2015 ya, 2015. Dan untuk makluman semua lah, Ustaz ni dinobatkan sebagai kita kata apa, juara program reality ya, reality Islamik ya, anjuran Astro pada tahun 2010 ya. Bulan Julai juga Ustaz, dah nak 10 tahun dah ni. Ya, pada tahun 2010 ya, sebagai juara imam muda. Dan kabarnya ya, alhamdulillah ya, bermula dengan yang itu. Dan saya juga baca ya kongsian Ustaz dulu masa Ustaz hadir program kita, Ustaz pernah bercerita Ustaz pernah kerja dekat restoran Mama. Nasi kandang kan, kemahiran Ustaz dapat untuk menghafal macam mana nak hafal menu yang dipesan oleh 10-20 orang dalam sekelip mata Ustaz boleh hafal. Saya dah ingat sampai sekarang perkongsian Ustaz tu ya. Jadi untuk maklumat rakan-rakan semua yang sedang ikuti sesi live kita pada pagi ini ya, bila saya baca-baca, ya Allah Ustaz hebatnya Ustaz ni ya, niaga segala benda ya, niaga segala benda, jual kitab ya, nak sebut apa lagi, jual kitab, kemudian mengajar tuition yang tu yang saya tahu lah dalam butik. Alhamdulillah saya tengok sekarang ni, dulu kita pakai kurta saja, sekarang ni dah ada baju Melayu ya. Dulu ada satu buka cawangan saya 2015 juga Ustaz, betul 2015 ya, 15 betul 2015. Sekarang ni dah 5 Ustaz sekarang ni dah 5 cawangan kan. Alhamdulillah, hebat kan. Dan dalam masa tu kita juga diuji dengan pelbagai ujian, terutama bila kita dilanda dengan wabak COVID-19 ni ya. Pastinya ramai orang terkesan dengan kita kata wabak COVID-19 ni dan adanya PKP dan sebagainya, maka lebih ramai orang terkesan, tersepit dan sebagainya. Dan saya tengok usaha Imam Muda Ashraf ni, Ustaz kita ni ambil tindakan proaktif. Kalau tak boleh nak niaga secara offline, kita buat online. Itu satu. Yang kedua, saya juga tengok Ustaz niaga nasi lemak. Ya Allah, Masya Allah, hebatnya Abang Long kita di Bangi tu dia nasi lemak Dan begitu juga dengan udang harimau-nya. Ya Allah, saya pun ikuti juga udang harimau tu. Jadi dan itu adalah sebahagian daripada itu. Dan kita nampak di sini bahawa Ustaz yang ada bermula dengan pendidikan agama masuk mahad tahfiz Quran, masuk matri di Poly anak saya pun di situ juga tu matri tu kemudian ambil diploma mahad tahfiz, sarjana muda fiqh usul di UM kabarnya Ustaz sama master. Ustaz kan dah habis kan master dan dah habis dah PhD. Ustaz tak cerita apa lagi kita tunggu lepas ni Jadi nampak tak satu ikon yang kita kata berpendidikan agama daripada sekolah rendah sampai universiti, dalam masa yang sama telah berjaya menjadi satu ikon usahawan yang berjaya. Dan bagi saya, Ustaz kita boleh panggil ikon usahawan muda. Yalah, sebab kalau tua pun masih panggil imam muda kan. Imam muda. Jadi insya-Allah kita akan senantiasa lah menonjolkan di An-Naidah ni. Kita 2 minggu sekali kita akan tunjukkan ikon-ikon untuk bersama kita supaya dapat memberi motivasi niaga kepada rakan niaga An-Naidah yang sekarang ni kalau nampak di belakang saya ni produk Sari Gamat tu, dan produk utama kita ni killer ni jadi gamat. Jadi untuk tak mau cakap panjang sangat dah pun saya dengan sukacita lah nak mempersilakan Ustaz untuk berkongsi tentang langkah-langkah untuk menjadi usahawan yang berjaya apa yang diperlukan oleh seorang individu itu jika hendak jadi seorang usahawan yang berjaya. Dan saya serahkan pentas ini kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu, apa? Baik, alhamdulillah Ustaz. Sonok dengar cikgu cerita pasal saya yang saya tak tahu betul tak betul tapi tapi tak apa, alhamdulillah. Terima kasih cikgu, masih banyak-banyak. Saya pun banyak dah tak teringat dah. Banyak benda tapi cikgu boleh ingat lagi cerita pasal mamak tu no. Betul. Pengalaman tak pernah menipu cikgu. Cikgu, betul. 1983 saya belum dilahirkan cikgu. Allah, tu yang kita muda lagi tu. Saya 1984. Saya 1984. Jadi alhamdulillah anak edan ni kita dengar nama anak edan daripada kita kecil lagi. Kita pernah dengar nama-nama ni. Semua produk silih berganti, itu benda yang biasa. Jadi alhamdulillah hari ini
Yang paling penting kita ada orang-orang kuat-kuat, orang-orang yang bahagia, dan yang paling penting berapa ramai yang telah mendapat manfaat daripada kewujudan kita ni. Yang itu penting. Berapa ramai orang dapat manfaat daripada adanya kita. Dan saya seronok kalau saya tengok ada orang yang berjaya, ada orang yang kita boleh kongsi rezeki hasil daripada apa yang kita usahakan. Ini satu nikmat yang sukar untuk kita lafazkan. Macam kita lah, kita jumpa dengan kita punya anak-anak buah, bila kita kongsikan pengalaman, bila kita cerita tentang sale, cerita tentang bagi semangat. Kalau kita punya anak buah, kita punya, kalau cikgu anak Edar MLM cikgu kan? Kita ada anak buah kita datang kata, Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya duduk dengan Ustaz selama 2 minggu saja berniaga. Oh, dia putus-putus sikit lah. Alamak. Ya, putus-putus sikit. Okey, saya cuba. Saya tak ada Unify ni rumah saya ni. Sebab baru pasang. Nak pasang Unify pun hari tu PKP sampai hari ni tak pasang-pasang, tak boleh dapat. Kita cuba. Sebab dia seorang. Okey. Ingat tak? Cantik. Minta maaf cikgu, rumah saya tak ada Unify lagi. Saya masalah ni, rumah tak ada Unify. Duduk tengah daripada hari tu apply. Dia kata saya seorang saja yang duduk kat situ, kalau nak apply tu dia kata susah sikit. Ustaz kena apply seorang-seorang. Jadi tak apalah, insyaAllah kita pun pakai yang mana kita sempat. Alhamdulillah. Saya tengok cikgu hari ni, cikgu begitu bersemangat. Dan cikgu, saya pun sebenarnya masih lagi baru, bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang dikatakan orang lama. Tetapi cikgu bagi kepercayaan, cikgu suruh kongsikan. Cikgu, saya telefon cikgu cakap, Ustaz, macam mana Ustaz menghadapi saat PKP baru-baru ni? Satu benda yang sangat luar biasa, yang tak pernah difikirkan oleh saya sendiri. Jadi, saya rasa mungkin itu boleh kita kongsikan bersama. Dan mungkin ada sebahagiannya cara bekerja ataupun cara bisnes kita adalah lebih kurang sama. Iaitu kita juga bukan setakat kita jual barang, kita ada orang-orang di bawah kita yang juga berkongsi menjual barang-barang atau produk-produk kita. Jadi Alhamdulillah, saya selepas daripada tadi pagi, pas mayang tadi, saya fikir apa yang saya perlu cakap. Apa yang saya nak cakap. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita dah ada point, tetapi ada benda yang perlu kita cakap tepat pada audiennya, ada benda yang kadang kita rasa kita perlu keluar, ada benda yang perlu disimpankan. Jadi pada hari ini insya-Allah, selepas saya ingat dalam tahun keberapa saya bersama dengan cikgu cerita saya pernah bersama dalam program Anak Eda, dan kali ini hampir beberapa tahun bertemu kembali. Insya-Allah sedikit saya sebut tentang pengenalan diri saya lah, sebab cikgu cerita tentang saya tadi tu, saya pun malu. Sebab kita ni bukanlah kaya teramana sangat. Bukan kaya-kaya, tetapi yang paling penting ialah kita ini adakah usahawan yang berjaya. Nak berniaga, semua orang boleh berniaga. Semua orang boleh berniaga. Kalau kita duduk kat depan rumah, kita buka meja, kita ambil satu barang kos RM10, kita jual RM20. Itu berniaga. Semua orang boleh berniaga. Tetapi nak uruskan perniagaan, tak semua orang boleh uruskan perniagaan. Semua orang boleh memberikan, nak mencari keuntungan. Kadang-kadang keuntungan itu adalah dalam tempoh 10 hari sahaja. Tetapi ada orang dalam keadaan dia buat bisnes 10 hari kemudian lepas tu tak dengar ada produk dia. Sebab apa? Sebab tidak konsisten. Dia nak makan bukan 10 hari. Paling kurang pun dia nak makan dekat sebulan. Kemudian ada sebahagian orang yang mungkin dia anggap perniagaan ini satu dunia yang berbeza daripada dunia yang dia alami sendiri. Dia anggap perniagaan ini satu dunia yang pelik. Dia satu planet yang lain. Jumpa orang bisnes je benci. Jumpa orang WhatsApp dalam grup dia tak suka. Tetapi hakikat dia, bisnes ini adalah sepanjang hari kita berurusan dengan bisnes walaupun kita makan gaji. Cara berbisnes itu ada dalam urusan kehidupan kita. Macam mana kita deal dengan mak ayah kita. Kita nak balik kampung, tak balik kampung. Kita nak minta, nak bagi mak ayah kita tak kecil hati. Macam mana kita nak cakap dengan mak ayah kita. Itu semua sebahagian daripada urusan bisnes. Kita dengan anak-anak kita, kita dengan isteri kita, macam mana kita nak memilih makan, kedai makan. Begitulah kita akan faham. Orang yang bijak ialah orang yang pandai refleks. Dia pandai refleks. Ada orang tidak pandai refleks. Sebab itu ada sebahagian orang dia nak berubah jadi orang baik. Kadang-kadang dia kena accident, baru dia berubah. Ada orang dia perlukan peristiwa besar, mak meninggal, baru berubah jadi baik. Ada orang nak berubah, akhirnya dia kena pergi ke Mekah untuk jadi orang yang baik dan balik, baru dia berani untuk berubah. Cerita dia simple. Kalau kita orang yang bijak pada refleks, ataupun bukan bijak pada refleks pada setiap peristiwa dengan betul, maka kita tengok satu peristiwa kecil pun dia boleh mengubah hidup kita. Apa yang kita tengok, copywriting contohnya,
datang dekat grup WhatsApp family kita. Contoh, ada orang berniaga. Orang berniaga sehari gamat. Orang berniaga sehari gamat. Kita tengok copywriting yang berbeza, maka kita ketika itu kita tengok ada benda yang kita stop. Kita stop untuk membacanya. Walaupun kita tak teringin nak membeli pun. Kita tak ada masalah. Ada benda yang tak ada masalah pun. Kita tak ada masalah pun nak lenguh-lenguh badan kan. Tapi kita tengok minyak urut tu menjadikan kita rasa betul aku memerlukan minyak urut. Mungkin sebab cara penceritaan yang betul. Orang tu tak jual produk. Orang tu cerita masalah kita. Kita tak pernah fikir kita ada masalah tersebut. Tapi orang tu cerita masalah menjadikan orang tu rasa, ya, aku ada masalah pada badan. Padahal tak sakit pun. Sebab itu ada benda yang perlu kita refleks dalam setiap benda yang kita jumpa. Even kita lalu kita tengok sale ataupun marketing tertentu. Sebagai contoh lah, saya sebutlah produk-produk yang besar. Saya tak mau sebut produk lain sebab saya hari ni dengan Ana Eda. Contohnya kita kata McDonald. Kan? Kita sebut produk-produk yang kita tengok kadang-kadang dekat billboard dia tak tulis apa-apa. Dia hanya tulis huruf M sahaja. Contoh. Kan kita fikir, kenapa dia tulis huruf M? Dia tak tulis sedapnya, makanlah dekat kami. Kenapa? Rupanya dia hanya menjaga brand awareness dia sahaja. Mengekalkan namanya sampai bila-bila. Supaya orang tidak lupa. Ada sebahagian kita tengok dia naik contohlah copywriting ataupun Facebook. Lalu dekat Facebook kita. Kadang-kadang kita suka penceritaan dia. Penceritaan dia tu membuatkan kita tak rasa macam dia jauh daripada kita. Ada benda, produk cikgu. Produk tu memang kita nak. Tapi bila dia cerita tu kita rasa dia ni nak jual sangat-sangat lah kat aku ni. Kan? So umpama macam orang jual insurans, jual takaful. Kesian kadang-kadang kalau gaya tak betul, kenapa abang-abang senior yang dah dapat level yang tinggi, makin hari makin ramai dia dah blast, dia dah jumpa 5-6 orang, last kali dia quit, dia balik, dia tak jadi nak jadi ejen kepada takaful tersebut. Sebab pengalaman orang-orang lama dah tahu macam mana nak sentuh hati manusia. Jadi insya-Allah kita hari ni saya ingat kita duduk bersama, saya perkenal sedikit cikgu, nama saya cikgu. Boleh cikgu? Boleh silakan. Muhammad Ashraf Ridwan cikgu, betul lah tu. Muhammad Ashraf Ridwan. Memanglah orang panggil imam muda, saya pun tak tahu sampai bila orang panggil imam muda. Tapi alhamdulillah sedikit untuk perkongsian, dan mungkin kadang-kadang ada cerita kita dalam ceramah bersifat agama ni kadang tak sama dengan ceramah kepada orang-orang berniaga. Saya ada sesi saya dengan saya punya lebih kurang hampir 800 dropship saya. Kita akan buat live, kita akan bincang dengan dia macam mana. Kita akan sebut. Leader-leader kita akan sesi khas. Apa benda yang perlu saya kongsi. Mungkin cara cerita kita tak sama dengan macam mana kita ceramah dekat masjid surau. Sebab benda-benda ni kadang-kadang ada orang tak faham cikgu. Nak cerita, kadang-kadang kita nak cerita tentang kejayaan kita tengok kiri kanan juga. Kenapa kita cerita ni bukan niat nak menunjuk, ada sebahagian memberi semangat pada orang, inspirasi. Kalau saya boleh buat, kenapa kamu tak boleh buat? Sedangkan saya berada di tempat kamu dulu. Jadi benda tu yang kita nak kongsikan. Baik, saya berniaga 2015 cikgu. Saya memang minat berniaga, daripada kecil minat berniaga. Semua benda saya berniaga dulu. Apa benda saya tengok boleh jual, saya buat. Apa benda saja saya nampak peluang, saya buat. Sehinggalah pada tahun 2015, sebelum tu saya berniaga macam-macam juga, tapi tak secara serius. Sebab saya letak bidang saya ni kepada dua badan saya kepada dua entiti. Satu sebagai businessman. Satu lagi saya tak dapat lari. Saya seorang ustaz. Saya penceramah. Saya dilihat tentang akhlak peribadi, dilihat dari segi hujah, semua ada entiti yang berbeza. Kita tidak mahu bila kita cakap sesuatu benda bersifat nas ataupun kebenaran, orang anggap kita nak berniaga. Itu saya bimbang. Jadi saya tengok 2-3 kes yang berlaku, saya pernah tengok macam mana bila saya duduk di depan, bila saya bercakap di masjid, saya bercakap di masjid, dan selepas cakap habis di masjid, saya nak menjual kitab. Ketika itu ada yang menerima, ramai yang menerima. Okey. Tetapi ada sebahagian orang, dia melihat macam bila saya cakap tentang kebenaran, orang akan anggap dia ni sebenarnya nak jual dia punya buku ni. Okey, ini satu benda yang saya ingat mungkin khilaf di kalangan sesama kita, ustaz-ustaz ni, perbincangan kita. Jadi saya tengok ada satu benda yang tak kena. Saya tak nak terabainya entiti sebagai seorang ustaz itu dengan sebab perniagaan.
Dan jangan sarana perniagaan itu terganggu pula dengan entiti kita sebagai seorang ustaz. Jadi saya separatekan kedua-duanya. That's why saya tak pernah jual baju dekat masjid, cikgu. Saya tak pernah sebut tuan-tuan dekat belakang ada produk, tak pernah sebut. Saya tak salahkan orang yang sebut sebab itu strategi yang saya pilih sendiri. Okey. Jadi dulu saya mengaji makan duit zakat. Waktu saya diploma dulu je zakat, waktu saya matri pun orang banyak sedekah. Jadi saya kata sampai bila aku nak pergi ceramah dan orang sedekah. Dan saya fikir saya perlu berubah. Saya perlu sponsor orang untuk menjadi macam mana saya belajar dulu. Saya perlu sponsor ramai lagi. Itu yang matlamat yang membuatkan kita rasa kita perlu berubah. Akhirnya saya buat perniagaan yang mungkin asalnya tidak sengaja. Sebab saya mesti mencari rentak sebab masa tidak ada, masa yang tidak cukup. Sebab kita pagi, petang, siang, malam pergi program ceramah. Betul. Tapi akhirnya kita buat satu produk baju dan saya tengok rupanya dia boleh pergi jauh. Okey. Strategi orang berbeza, marketing orang berbeza, dirinya dengan diri kita mungkin berbeza, tetapi setiap perbezaan kita boleh dapat kejayaan, insya-Allah. Ada milioner tak pandai cakap, tapi dia milioner. Kekuatan yang ada padanya adalah manage dia punya pasukan. Itulah kekuatan yang dia gunakan. Ada milioner, Allah jadikan dia pandai cakap. Dia pandai cakap, akhirnya kekuatan dia bukan pada managementnya, tetapi kekuatannya adalah macam mana dia menarik orang untuk mendekati produk dia. Ada sebahagian orang, namanya terkenal. Artis-artis ramai, cikgu. Artis follow ramai. Saya sebut 2-3 orang yang berjaya, antaranya Niloufar saya sebut. Orang tanya kenapa Niloufar, dan ada orang artis yang follower ramai tapi jual barang tak laku, cikgu. Ini jujur. Betul. Follower tidak menjadikan anda confirm akan berjaya dalam perniagaan. Niloufar saya bagi contoh sebab dia berjaya kerana dia adalah otak bisnes. Family dia family business. Kalau saya sembang dengan dia tentang bisnes, dia memang orang bisnes. Dia boleh carry benda tu. Ada ramai orang, dia teringin nak jadi berjaya, nak jadi peniaga yang berjaya. Jumpa kita, Ustaz, saya ni ada nama, follower saya begini-begini. Saya cakap, ada orang followernya sikit saja, tapi 1 bulan 400,000 dia dapat. Ada orang tak kenal langsung nama dia, tetapi cara dia berniaga yang betul, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Sebab itu berniaga ni tak semestinya orang pandai, cikgu, betul tak? Cikgu lagi marah-marah, cikgu tahu lah. Niaga ni tak semestinya orang pandai. Berniaga ni kena orang yang betul. Ada orang tak ada SPM, tetapi dia boleh jadi peniaga yang tepat. Saya berniaga, saya jumpa dengan beberapa pensyarah ekonomi. Contohlah dulu UIA, dulu kita ada Dr. Ashraf Wajri lah dulu. UIA kan? Ekonomi. Dia kata, saya mengajar ekonomi tapi saya tak boleh nak berniaga. Dia kata, boleh ke ustaz lagi? Dia kata. Saya jumpa Dr. Zul Kedah dulu dia jadi IIC director. Dia berniaga bahagian usahawan, dia pensyarah usahawan. Dia kata saya bila mengajar, saya perlukan produk. Akhirnya dia buat produk, dia kata susah juga nak berniaga rupanya, senang cakap lagi dia. Okey. Tak sama macam Jack Ma dah berjaya. Bila dia bercakap, dia kalau dia cakap gagap pun saya rasa orang akan dengar dan catat setiap apa yang dia sebut. Betul. Ada ketikanya training is for animal, tetapi kita hari ni perlu sharing. Kita buat training, kadang-kadang kita nak train orang. Jadi kita tengok macam zoo lah pula kena training. Tapi akhirnya kita lebih suka dengan sharing, perkongsian manusia. You jadi jutawan, aslih nafsaka wa da'u rabbaka. Kamu betulkan diri kamu, akhirnya kamu cakap apa? Kamu bangun pukul 5 pagi, makan nasi lemak. Nasi lemak pun orang catat. Betul. Kamu bangun pukul berapa? Saya qailullah pukul berapa? Orang catat dan orang nak amalkan. Sebab kita faham, abiu kama amanan nas. Nak berjaya, tirulah orang-orang. Nak beriman, tirulah orang yang beriman. Ini konsep Al-Quran. Baik. Jadi hari ni cikgu, lepas dah 5 tahun perniagaan, saya tahu, saya nampak saya punya perniagaan ini adalah ada ciri-ciri tertentu. Ada ketikanya online, ada ketikanya memerlukan retail yang kuat, ada ketikanya bermusim, contoh musim raya dan sebagainya. Macam mana nak kembangkan bisnes, macam mana kita nak kembangkan bisnes, nak cari funder. Ini semua teknik-teknik. Perlu tak perlu funder begini, perlu tak perlu pinjam duit begini-begini, apa risiko-risiko dia. Sebab saya bergerak seorang mula-mula. Okay? Daripada duit tak ada apa-apa, duit semua saya keluarkan sendiri. Jadi Alhamdulillah,
selepas daripada waktu PKP hari itu, saya ingatkan itu detik yang sangat mencabar. Saya pernah ceramah dekat orang suruh sabar. Tetapi waktu mula minggu pertama PKP cikgu, saya seorang duduk atas tikar sejadah. Rasa macam saya cakap pandai dekat orang tapi saya sendiri tak boleh hadapi. Saya cakap jujur. Minggu pertama waktu itu kita tak dapat nak kawal perasaan kita sebab kita tengok saya dah habis fund, ambil minta duit funder daripada seluruh ramai orang. Okey. Antara benda yang saya sebut dan saya takkan ulangi dan saya rasa menyesal, perkataan yang saya rasa perkataan yang agak angkuh, saya rasa tak suka dan saya ambil pengajaran. Saya cakap kepada funder, biasalah bila jumpa funder kita akan cakap tentang kelebihan syarikat kita, kehebatan. Meyakinkan keuntungan. Tapi bila saya sebut cikgu, antara benda yang saya sebut, saya ingat sampai hari ini, saya ingat semua orang ambil pengajaran kuasa Allah. Allah Maha berkuasa, Allah boleh naikkan orang, Allah boleh jatuhkan orang. Allah boleh buat tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ini kuasa Allah. Saya sebut dekat funder-funder bagi duit, saya cakap, tuan, selama saya berniaga, saya tak minta duit untuk tuan simpan dekat saya setahun. Saya tak buat funder ni bagi kat saya 3 tahun cikgu. Saya buat 3 bulan je cikgu. 3 bulan je. You masuk tabung haji, you masuk SN, you masuk begini, setahun kena simpan duit. Saya you bagi 3 bulan sebelum raya. Hari raya saya bagi pulangan, sebulan selepas raya saya bagi kalau kata keuntungan. Okey. Jadi apa yang berlaku? Saya cakap satu perkataan iaitu saya cakap kepada funder, saya kata setakat saya berniaga, raya ni tak pernah gagal. Raya tak pernah gagal. Siapa yang berniaga waktu raya baju raya, insya-Allah dia akan berjaya. Dia akan dapat keuntungan. Saya cakap apa? Sampai nada bergurau, saya cakap nada bergurau ni. Kalau satu je akan gagal, saya cakap. Satu je akan gagal. Saya kata kalau raya ditangguhkan. Cikgu, perkataan saya ni saya rasa perkataan yang sangat jahat bagi saya. Waktu itu sebab kita bergurau, kita tak pernah terfikir raya ditangguhkan. Betul. Saya tak pernah terfikir mana boleh raya tak jadi. Raya tak jadi, mana boleh. Allah tunjuk dekat saya tahun ini PKP, saya buka Kelantan, saya buka di Penang, betul-betul kedai kena tutup. Sedangkan setahun kita berniaga, kita nak Syaban dengan Ramadan. Tiba-tiba Allah jadikan Ramadan itu 2 minggu sebelum raya saja boleh benarkan buka kedai. Bayangkan bisnes retail kita nak ubah retail kita kepada online. Saya buat online. Tetapi bila kita tengok kapasiti kita tengok kita dalam perniagaan, saya tengok hasil pendapatan kami lebih kurang orang selalunya 30-70, retail 70, 30 online. Tapi saya sendiri 95 adalah retail cikgu. 5% online. Kita gunakan kuasa retail sebab baju lelaki orang datang dan sebagainya. Dia ada kereta yang berbeza. Orang Singapura datang ke Johor, orang Kelantan datang ke Bangi, itu benda yang biasa. Jadi kita fokus on retail. Tiba-tiba bila kedai kena tutup, tersandang kita. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Alhamdulillah kita ubah dan saya nampak ada sesuatu yang positif. Saya kongsikan sebentar lagi insya-Allah. Nasi lemak apa semua, udang semua tu cikgu bukan semata-mata nak dapat untung nasi lemak sangat. Betul. Sebenarnya itu adalah rancangan saya untuk gerakkan tim marketing. Macam mana you nak market? Nak panggil 2-3 orang, nak gerakkan strategi dengan nasi lemak sahaja. Supaya kita target kita lain insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, tak apa saya sebut tu sebab saya rasa semua orang dalam grup anak edar ini orang yang mungkin saya dengar cerita cikgu ada sebahagian tukang urut. Sepanjang PKP saya pernah jumpa tukang urut cikgu, mata buta. Kita mata dia kerja tukang urut. Betul-betul tukang urut. Jadi bila PKP dia tidak boleh mendapat apa-apa hasil. Kesian dekat dia waktu saya bagi bantuan dekat dia. Saya dengar cerita dia agak sedih lah. Sebab itulah salah satu pendapatan dia. Biasalah dia buta mata, dia nak buat apa lagi melainkan tukang urut. Mengurut orang. Akhirnya Allah bagi kepada dia ujian. Jadi ada sebahagian dalam kita ni adalah orang yang buat perniagaan. Jadi saya bagi 10 tips insya-Allah. Sama-sama kita betulkan dan saya nak betulkan diri saya cikgu insya-Allah. Baik. Yang pertamanya kalau kita nak berniaga cikgu, kita kena ada keputusan yang tepat. Ataupun kita panggil the power of result. Result yang betul.
Ada sebahagian bila kita ceramah dekat-dekat kita punya ejen-ejen kita, leader-leader kita tanya, berapa sale kamu nak dapat dalam bulan raya ni? Ada sebahagian tak tahu langsung berapa nak jual. Berapa botol nak jual, dia tak tahu berapa botol dia nak jual. Macam mana kalau dia tak tahu berapa botol nak jual, macam mana dia nak gerakkan dia punya tim? Ya, dia nak gerakkan berapa ramai, berapa banyak dropship, berapa banyak kalau dia nak, cikgu ada beli ads tertentu, FB ads ke ataupun marketing online? Ya, ada. Macam mana kita nak tahu berapa banyak nak dihabiskan untuk ads kalau kita tidak tahu result yang pengakhiran kita nak jadi apa? Betul. Contoh kita buka kedai tom yum, kita buka kedai runcit, kita buka kedai tom yum, apa pengakhiran kepada kedai tom yum kita? Adakah kita buka biasa-biasa tunggu orang datang, orang balik, kemudian beberapa tahun kemudian kita pun tak tahu nak buat apa lagi, makanan kita macam tu saja. Meja kita daripada 5 tahun sudah 10 table, sampai hari ni 10 table, dah 10 tahun dah, tak tingkat lagi 10 table. Apa result yang terakhir? Bila kita ada keputusan yang betul, cikgu, baru kita boleh tahu. Sebab tu kita buat bisnes, saya bagi contoh. Kalau kita tahu kita ada pinjaman RM100,000 contohnya. RM100,000. Satu botol kita nak dapat, contohnya untung mungkin lebih kurang RM100, saya bagi contoh. Kita hutang dengan orang RM100,000. Okay. Kita nak dapat RM100 satu botol, dengan 100 botol, RM100 tu berapa botol yang kita boleh cover kita punya hutang? Habis kita bayar hutang, kita kena fikir dengan betul, result kena tepat. Kalau kita result kita hanya bayar hutang, kita hanya dapat bayar hutang. Tapi kalau result kita bukan nak bayar hutang, hutang tu adalah pembantu untuk aku punya bisnes, tetapi aku nak lebih daripada membayar hutang. Keuntungan. Orang buat bisnes tak dapat untung, tak jadi. Jadi keputusan yang tepat dalam perniagaan, bukan orang yang pandai, saya sebut banyak kali, ada orang pandai tapi keputusannya tidak tepat. Ana ikan bakar petai, Kuantan. Ana ikan bakar petai, Kuantan. Ada kat Bangi. Owner dia saya pernah jumpa. Dulu bawa ikan atas motor 3 roda daripada kecil. Belajar pun tak pandai, tak tinggi mana. Tapi Allah SWT bagi kepada dia. Dia mampu uruskan perniagaan dengan baik. Dia boleh buka berapa pintu dekat Shah Alam sebab dia pandai letak keputusan yang tepat. Itu orang yang berbeza. Okey, baik. Jadi bila keputusan kita bagus, keputusan yang tepat, itu yang pertama, maka jalan kita akan jadi tepat. You tak tahu matlamat akhir you. Kalau saya nak sebut tentang keimanan, you matlamat akhir you adalah syurga, tapi you beribadat seumpama macam besok you tak fikir nak buat apa lagi. You tak fikir nak sembahyang duha, you tak fikir tentang kehidupan you singkat, you fikir kehidupan you pendek. Bukan orang yang cerdik. Cikgu punya video tak bergerak, cuba cikgu refresh. Cikgu, okey, baik satu. Nombor 2 cikgu. Okey, saya sebut saja, saya tak mulakan dengan niat. Saya nak sebut niat yang pertama. Tapi saya nak tukar sedikit. Ni kalau orang panggil dalam proses ni, mengubah kebiasaan yang kadang-kadang kita dah jangka. Yang pertama niat yang betul. Tapi saya letak niat yang betul nombor 2. Sengaja aja. Sebenarnya niat ni adalah benda yang paling asas sekali, yang pertama sekali. Baik. Kenapa kita nak berniaga? Ada orang nak berniaga sebab musim PKP baru ni dia kena buang kerja. Ada orang nak berniaga sebab mungkin dia hutang kawan dia tak nak bayar, jadi dia terpaksa berniaga. Dia dah ada kerja tetapi dia nak bayar hutang dia. Ada orang berniaga sebab dia nak ubah nasib hidup dia, gajinya sebulan RM3,000, dia rasa dia nak ubah. Dia tengok anak-anak kawan dia pergi mengaji dekat sekolah swasta, dia nak bagi anak dia pendidikan yang baik, dia mula buat perniagaan. Ada orang berniaga kerana dia rasa macam itu satu benda yang suka-suka. Ada orang berniaga dia rasa suka-suka. Ada orang berniaga sebab dia ada duit yang banyak, bapak dia bagi modal. Okey? Bapak dia kaya. Bapak dia bagi modal, jadi dia saja-saja suka-suka. Akhirnya dia tak berjaya, dia hanya menghabiskan duit bapak dia. Sebab tu kalau kita orang berniaga, kita tengok usahawan yang berjaya. Ada sebahagian orang selalu kritik usahawan yang berjaya. Orang cakap, bapak dia tak apalah, bapak dia korporat. Saya ada 2-3 orang, contohlah ada orang berniaga tudung. Tudung dia mahal-mahal, hebat-hebat. Orang cakap, bapak dia tak apalah, boleh fund duit juta-juta. Kan? Orang selalu cakap, family dia tak apa kaya, kita ni mula pada zero.
Bagi orang berniaga, bagi saya tak tengok benda itu secara negatif. Saya tengok positif. Bagi saya, kalau bapa dia orang kaya, dia tak perlu memilih untuk berniaga. Dia perlu memilih untuk menghabiskan duit ayah dia. Betul. Tapi kalau dia memilih untuk menggunakan kesempatan di atas kekayaan ayah dia, maka dia adalah peniaga yang berjaya. Ramai orang ayah berjaya, anak gagal. Ramai orang funder berjaya, tapi dia gagal. Saya jumpa orang, dia cerita dengan dia ni, Asyik Ustaz, saya ada funder. 5-6 orang funder, tapi dia tetap tak berjaya. Tak boleh. Kita ada orang yang tak ada funder. Ada orang, cikgu lagi tahu berapa tahun cikgu berniaga, kat 40 tahun, 30 tahun, 37 tahun. Cikgu lagi tahu, ada orang apa benda yang belum dia sign minta pinjaman, orang dah offer pinjaman dekat dia. Agensi kerajaan, SME, tekun ke apa semua, dia cakap dia keluar mulut je, lebih daripada orang lain dapat. Dia tunggu Dia tunggu kan? Tunggu nak bagi Ada orang dia tak dapat langsung bantuan, tetapi dia lebih hebat. Itu kita kena belajar tentang macam mana kalau niat kita jauh, fikir matlamat kita jauh. Orang Islam, orang Muslim, niat dia bukan setakat di dunia. Niat dia kena ingat a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur kita 60 hingga 70 tahun. Kalau kita fikir sampai 60 70 tahun, sebenarnya kita terlalu singkat. Nabi SAW, kita kena ada escape daripada sibuk-sibuk dengan perniagaan. Kita perlu escape. Cikgu saya rasa dulu lebih susah daripada hari ini. Lebih betul. Daripada hari ini. Betul cikgu? Betul. Mula berniaga tak sama. Rasulullah SAW start berniaga daripada umur 12 tahun. Rasulullah berniaga kambing, dia bukan berniaga biasa. Dia berniaga yang luar biasa. Dia bukan macam cerita Ahmad Al-Bab. Jual kambing, tak. Dia adalah usahawan, businessman yang berjaya. Cikgu bayang, kalau Khadijah itu adalah syarikat yang besar, jutawan terkenal di negara Arab. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, anggaplah dia tu macam syarikat JLC, anggaplah dia tu Petronas. Contoh. Kalau dia nak cari orang marketing, takkan dia nak cari orang marketing yang biasa. Company besar cikgu, dia tak pergi ambil, dia tak buat interview minta orang masuk kerja, tak. Dia dah bagi scholarship untuk pelajar, the best student keluar akan kerja dengan kami. Jadi kita ni cikgu, kalau kita syarikat biasa-biasa, kita kena buat interview, nak tengok dulu. Kita ambil yang dah belen-belen daripada Betul. Bayangkan Khadijah binti Khuwailid, dia memilih orang marketing adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Rasulullah orang yang brilian. Rasulullah berniaga sampai umur kat 37 tahun, dan ada orang menganggap apakah perniagaan Nabi berlaku selepas umur 40 tahun? Nabi berniaga tetapi tak seserius sebelum daripada itu. Sebab ada satu masa ramai kita jumpa, dia akan ada rasa nak escape diri daripada kesibukan. Macam Jack Ma sebut, kalau nak berniaga, peniaga biasa, ambil satu barang, handphone RM100, jual RM500. Dia kata itu peniaga yang biasa. Tapi saya nak jadi usahawan. Macam cikgu lah, usahawan yang berjaya. Amin. RM100, ada nak jual RM500. Ini RM100. Cikgu bukan nak jual kepada seorang. Target cikgu adalah seluruh Malaysia. Bukan satu hari satu, tapi ada ribuan orang boleh menjadi agent. Cikgu adalah usahawan. Macam mana menggerakkan duit itu dengan berkembang biak dengan baik. Tapi Jack Ma kata apa? Yang terakhir adalah bukan jual barang, bukan jadi usahawan. Yang terakhir adalah Jack Ma kata, aku ingin menjadi pendidik. Pendidik macam mana? Dia tak pegang pun produk, dia tak simpan pun ejen, dia cuma duduk depan orang, dia cerita macam mana nak jual produk. Rasulullah SAW, dia sampai satu masa, Rasulullah SAW, orang yang mungkin kita tengok, dia boleh cerita kalau dalam hadis berkenaan dengan tetamu Bahrain, orang Bahrain datang, daripada Bahrain datang, jumpa Nabi SAW, dan sahabat-sahabat terkejut kerana Nabi boleh cerita geografi negara Bahrain. Nabi boleh ingat, rupa-rupanya Nabi dah pergi waktu kecil. Nabi dah deal bisnes dekat Yaman dengan orang-orang Yaman, dengan orang-orang Habsyah. Nabi dah pernah buat cerita tentang Nabi ini sangat-sangat panjang. Tapi ada ketikanya Nabi fokus pada dakwah,
ruziqtu bil ghanimah, sebab itu ada isu tentang Nabi diberikan rezeki harta ghanimah oleh Allah SWT 1/5 khumus, khumus 1/5 banyak. Kemudian Nabi tak menerima sedekah, Nabi menerima hadiah. Ada isu-isu yang berlaku menjadikan Allah jamin rezeki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai satu masa Nabi, duit ringgit ini bukan lagi penilaian besar bagi Nabi. Ya, bukan matlamat. Saya rasa betul, bukan matlamat utama, tapi dia boleh menggerakkan ribuan orang untuk menjadi usahawan yang berjaya. Betul. Cikgu sampai satu tahap, cikgu. Ya. Cikgu, saya beli rumah, cikgu mana dapat saya tak tahulah. Sampai satu tahap, saya jumpa ramai orang milenial, dia tak duduk dah rumah banglo. Kalau kita sembang dengan dia, ada saya jumpa milenial, kita balik daripada ceramah, kita suka sembang dengan, ada jumpa orang businessman yang berjaya. Kita nak sembang bisnes dengan dia, dia kata, Ustaz, saya tak nak sembang bisnes dengan saya, Ustaz. Saya nak menjadi agama, Ustaz. Ya. Sebab dia dah sampai, tapi tak apalah, dia dah jadi milenial, dah merasa yang kita belum merasa lagi. Betul. Dan ramai orang saya jumpa, orang yang dia sebut, Ustaz, saya nak dalam akaun saya nak kosong, Ustaz, bila saya meninggal. Ya. Saya kata, kosong bila meninggal? Tak nak tinggal untuk anak-anak ke? Dia kata, Ustaz, saya nak hibah semua harta saya kepada anak. Siapa yang nak saya bagi saya siap. Sebab bagi dia waktu itu, duit ringgit bukan lagi nilai. Sebab dia sudah berjaya dan dia escape daripada kesusahan. Ini orang-orang yang hebat. Ini kita cerita part nak menjadi sebegitu. Sampai bila kita nak pagi petang duk cerita tentang sale ni? Sampai bila? Betul tak? Ya, betul. Betul tak? Ada ketika tu, sampai bila kita nak buat perniagaan? Ada ketika kita kena ajar orang nak menjadi berjaya. Ya. Jadi sebab itulah niat kita betul, niat kita tepat, jauh, insya-Allah. Maka kita akan dapat hasil yang betul, insya-Allah. Yang berikutnya, yang saya ingat yang ketiganya adalah target kita perlu jauh. Target kita perlu jauh. Target tak boleh target biasa-biasa. Kalau target kita hanya dapat 1 bulan, saya ingat 5 botol contohnya. Saya tak tahu lah cikgu, dia punya barang tu biasanya sebulan orang dapat berapa. Sekarang ni kita tengah kempen, Ustaz. Kita nak capai 5,000 sebulan. Kita tengah selesaikan, kita ada satu kempen selama 3 bulan. Bermula bulan Julai ni hingga Julai, Ogos, September, 3 bulan. Kita nak rania kita ataupun rakan niaga, ejen kita capai 5,000 sebulan. Ini matlamat pendek lah, Ustaz. Yang tu. Dan untuk maklumat Ustaz lah sebelum tu alhamdulillah setakat ni setakat kita kata Januari sampai Jun walaupun kita diuji dengan PKP sebagainya, Jalan Syarikat Anaida sekadar makluman jugalah mencapai lebih daripada 2 juta. Alhamdulillah. Dan untuk makluman juga saya pernah announce bulan lepas bahawa kita dah bayar bonus kepada ejen-ejen kita lebih pada 400,000. Dan hari ini saya buat satu pengumuman baru sebab kita baru bayar bonus hampir 500,000 kita dah bayar untuk Januari sampai Jun. Alhamdulillah, itu manfaat lah yang dapat kita bagi. Serah balik pada Ustaz. Tak apa, seronok bonus sama seronok nak dengar tu. Betul. Yang tu kesimpulan bagi ceramah dia adalah bonus lah. Ya, betul. Matlamat tu kena ada, Ustaz Ya, kena clear. Kita bukan kita nak dulu kita rasa kita nak kaya seorang. Tapi kita faham, kita ingat rezeki Allah ni kecil, rezeki Allah tu luas. Ya, betul. Walladzi fil ardi jami'. Allah jadikan semua benda. Dalam surah Al-Mulk dia kata walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fil ardi manakibiha. Kadang-kadang kamu ingat rezeki kamu tu dekat, kamu orang Kelantan, rezeki kamu kat Kelantan belum tentu boleh jadi kat KL. Betul, kamu orang Penang, rezeki kamu tengok-tengok kat KL. Boleh jadi orang KL, boleh jadi orang KL rezekinya dekat US. Rezeki Allah tu luas. Betul. Kadang kita berniaga, cikgu, kita ingat macam kalau aku dah dapat sales 1 juta, orang tu nak dapat berapa? Ataupun kita tengok orang tu dapat sales 1 juta, aku mesti dapat kurang sebab dia dah jual. Ya. Betul. Kan? Betul. Kalau dia dah jual 10 botol, habislah klien aku. Kita nampak klien kita kecil je. Ya. Bila saya jual baju, orang cakap kenapa buat tudung? Ramai orang jual tudung. Betul. Ramai orang jual tudung. Tapi saya fikir kenapa kita tak tanya dekat Pak Sen,
tanya dekat Jasco, tanya dekat Asetan, tanya dekat Metro Jaya. Kenapa you buka setiap negeri? Mesti ada sebab. Sebab rezeki itu luas. Kita yang nampak kecil ruang lingkup dia. Orang nak pakai botol gamat tu kita nampak macam takkan semua nak pakai. No, ada orang dia beli, dia tak pakai pun. Betul. Nanti tengok. Dia beli tak pakai pun. Betul. Betul. Okey, baik. Kita teruskan cikgu. Baik, kemudian kita nak berniaga ni cikgu, dia kena daya tahan yang tinggi dan tak mudah putus asa. Okey, kalau saya putus asa cikgu, saya akan kehilangan hampir 1 juta ringgit pada musim PKP ni. Ini saya cakap jujur. Sebab saya berniaga musim raya, saya berniaga dengan funder-funder saya. Saya terpaksa menanggung hutang 1 juta ringgit. 1 juta lebih lah, 1.1.3. Ini hakikat yang berlaku lepas keputusan kerajaan untuk tak benarkan kedai dibuka. Okey, kemudian waktu tu saya rasa saya lemah. Ini saya share sikit kepada anda semua. Saya sujud, saya semayang cikgu. Macam Tok Wali cikgu. Kita ni susah baru kita semayang macam Tok Wali. Waktu senang semayang tak macam Tok Wali. Betul. Kita semayang duha dulu kadang kita buat, kadang tak sempat, kadang sempat. Bila PKP ni kita rasa bila kita semayang duha, orang cakap semayang duha ni murah rezeki, tapi saya rasa dalam musim PKP ni semayang duha itu adalah rezeki. Kesempatan untuk semayang duha adalah rezeki. Betul. Bukan tak mampu dibayar dengan rezeki yang lain. Dapat buat itu pun satu rezeki. Jadi bila kita buat waktu tu Allah buka. Saya ingat dalam perjalanan saya waktu tu saya fly. Waktu tu tak boleh rentas negeri, tapi saya dapat ada surat Astro recording daripada Penang ke KL. Sepanjang perjalanan saya tengok daripada atas. Duduk kat atas lagi saya tengok kan. Saya rasa saya ada masalah. Sebenarnya ramai orang ada masalah. Ramai orang lebih susah pada kita. Kita ingat kita susah, ada orang lebih susah pada kita. Jadi bila saya turun, akhirnya saya telefon dengan semua funder-funder orang yang berjaya. Saya telefon dengan kawan-kawan saya, semua yang buat berniaga dengan saya, bidang yang sama, saya tak malu. Dan saya telefon, saya minta kata semangat, saya cakap saya tak ada kekuatan. Akhirnya mereka bagi nasihat, Ustaz, benda pertama yang Ustaz kena ubah adalah, ini point nombor 5. Benda pertama yang Ustaz perlu ubah adalah, selain pada daya tahan Ustaz, ialah pemikiran yang positif. Ustaz ubah cara senyum Ustaz dia. Saya tak mau sebut ada owner-owner brand mana yang berjaya. Dia cakap Ustaz, mesti Ustaz tengah duk buat Zoom meeting dengan staff-staff kan, staff kena work from home. Mesti Ustaz dah mula marah-marah staff sebab Ustaz tak tahu apalah dia orang buat kat rumah tu. Kalau kan pejabat kita tahu dia buat pagi, lepas buat apa, balik ke rumah, bila kita buat Zoom meeting, kita pun tak tahu apa dia buat. Akhirnya kadang-kadang kita bad mood, kadang-kadang kita mula rasa marah-marah dengan staff. Dia kata Ustaz, marah tak ada guna. Ustaz negatif, Ustaz akan bagi impak negatif untuk staff. Impak negatif untuk staff. Ustaz kena positif. Rezeki hari ni dulu Allah bagi kepada Ustaz, rezeki yang tak disangka-sangka. 5 tahun Ustaz berniaga. Ada orang berniaga kat 50 tahun, cucu baru kaya. Ada orang. Allah bagi dekat Ustaz, dia cakap, Ustaz, Allah bagi 5 tahun, Ustaz boleh buat begini, sesuatu yang tak disangka-sangka. Ada banyak benda yang kita doa 20 tahun dulu, Allah makbulkan hari ini. Betul. Ada benda yang tak pernah kita berdoa, pun Allah makbulkan hari ini. Kenapa bila Allah uji kita dengan 1 bulan, kita nampak kesusahan, kita rasa tidak akan berlaku keajaiban Tuhan. Jadi itu membuatkan saya mula merubah. Ini nasihat-nasihat orang keliling. Saya positifkan diri saya 2 hari, 3 hari dalam meeting, Zoom meeting dengan staff. Waktu tu kita kadang-kadang kita mula tak marah staff, kenapa kamu buat begini, semua benda tak kena. Staff-staff faham dah, dia kata Ustaz tengah stres tu, dia tahu dah tu. Tiba-tiba buka Zoom meeting, turun daripada flight, balik ke rumah, tiba-tiba kita ubah cara kita. Fikiran yang positif memberi aura positif kepada anak-anak murid. Anak-anak buah semua semangat, kita cerita target kita begini, kita akan buat online begini. Waktu tu cikgu dalam keadaan begitu, sale saya belum jual barang, belum kembangkan leader dengan dropship waktu tu, belum kembangkan.
di kalangan staff yang saya suruh dia orang jadi buat sale, dia orang sendiri buat sale dia orang sendiri meningkat. Ini kita bukan kita kata sebab tu result itu penting dalam perniagaan. Ya. Pengalaman itu penting. Bila kita tengok apa kena mengena cakap dengan nada positif membuatkan sale boleh meningkat. Ya. Apa kena mengena? Rupanya ada kesan. Bila staff kita positif, dia akan bertemu dengan klien dalam positif. Pembeli-pembeli dalam keadaan positif. Akhirnya pembeli pun membeli dalam keadaan positif. Dan alhamdulillah, waktu tu belum lagi kita umumkan kepada leader, kepada dropship, tetapi di kalangan in-house kita sendiri, dengan keadaan perniagaan kita, pemikiran yang positif, akhirnya memberi kesan kepada orang sekeliling. Ini satu benda. Jadi, positif ni satu benda yang sangat, saya rasa sangat-sangat berharga. Nilainya jutawan ringgit. Kalau orang yang negatif, dia tak memberikan apa-apa impact. Dia makin sempit dada dia. Sebab itu kita kena dada yang lapang, pemimpin macam cikgu, orang kalau anak buah tak sabar, cikgu pun tak sabar, tak ada beza. Betul cikgu? Betul. PKP ni kalau cikgu tak sabar, macam mana anak buah nak sabar? Betul. Kalau cikgu tarik handbrake, cikgu rasa macam tak boleh buat sale, macam mana anak buah? Ya. Kita turun bagi bantuan cikgu, kita ikut NGO sepanjang PKP. Saya banyak turun bagi bantuan. Saya tengok, saya tolong orang-orang, saya tengok ada orang bagi duit, tolong orang-orang susah. Tiba-tiba dekat pejabat kita, ada kemungkinan staff yang nak kena buang. Tak zalim ke saya tolong orang lain, staff saya tak tolong. Betul. Zalim cikgu. Jadi, saya nak selamatkan staff saya. Saya nak bagi kepada mereka. Saya tak nak kurangkan gaji mereka. Macam mana saya nak buat? Saya kurangkan gaji saya 2 bulan. Saya ambil mana staff yang paling rendah gaji kita dalam seluruh Malaysia ni, saya pakai gaji dia orang. Tak apa, saya pakai duit simpanan saya. Accountant saya cut gaji saya. Gaji saya ikut gaji staff yang paling rendah. Saya tak nak masalah. Kita cakap kepada dia orang, kamu ni saya takkan kurangkan. Subhanallah. Orang yang banyak membantu kita adalah pekerja kita. Kadang-kadang pekerja ni bukanlah kita bukan pekerja kita bukan pekerja yang tak baik, tetapi pekerja kita adalah pekerja yang nampak kita tak baik. Lain beza orang. Kita ada agent, cikgu agent kan, downline ada marketing. Kadang-kadang kita kata you tak apalah, you punya downline you bagus, anak buah you buat kerja bagus. Sebenarnya mungkin bukan sebab dia rezeki dapat downline yang bagus, mungkin sebab kita yang tidak bagus. Bos yang baik menghasilkan anak buah yang baik. Betul tak? Itu benda yang saya sebab tu kita ni kadang-kadang dia bukannya tak tahu nak buat kerja, tetapi kita sendiri tak tahu nak bagi kerja apa kat dia. Ini masalah kita kalau orang atas, leader atas. Lepas tu dia kena bermula dengan kita, dan kita kena ingat staff ataupun downline bawah ni, dia mesti buat silap. Kalau dia tak kongsi kesilapan, itu satu benda yang mustahil. Yalah, dia tak belajar lah. Dia tak berjaya. Kita ni, saya bagi contoh, kita berniaga, orang kerja Petronas, counter jaga depan, cashier depan, dia tiap-tiap selama setahun, dia hantar report dekat bos dia, satu pun tak pernah short duit ringgit. Okay, dia cakap dekat bos dia, record dekat account tu, satu pun tak pernah short duit, tak pernah silap. Cikgu rasa betul tak betul? Tak betul lah. Mesti silap. Mesti silap. Mesti silap. Dia manusia. Sebab tu saya cakap dekat yang jaga cashier kat depan. Kenapa kamu tak cakap kalau short duit? Diam je. Kenapa diam? Okay. Satu, dia orang kauti macam mana nak bayar semula lah apa semua. Ada sebahagian staff, gaji dia contohlah, kalau part timer lah kita kata RM80. Kalau short satu hari, RM200, berapa hari dia bekerja dia kena bayar balik. Semata-mata bayar balik. Kenapa dia tak cakap dekat kita? Ya, betul. Kan? Kita nak solve problem, tapi sebab mungkin gagalnya kita tak nak bagi dia susah. Akhirnya short duit lah sekali, cukup bulan depan dia berhenti kerja cari jalan lain. Tapi kita nampak rupanya kita yang tak tahu sebenarnya macam mana nak bawa anak buah kita. Sebab itulah ada pentingnya kalau kita faham, kalau anak buah semua betul, anak buah berkorban untuk kita tanpa apa-apa, anak buah semua buat betul-betul, tak mengharapkan. Contohlah cikgu Sari Gamat, anak buah cikgu yang marketing ni.
dia buat kerja ni, cikgu harapkan dia orang tak harapkan bonus. Contoh. Okey. Dia berniaga musim PKP, dia kata kami berniaga ni, kami perjuangan untuk bantu cikgu. Iklah ya. Kalau ejen cikgu berjuang untuk bantu cikgu semata-mata, ejen cikgu tu wali Allah cikgu. Betul. Dia mesti nak bonus, betul? Ya, betul. Mesti nak bonus. Kita jangan anggap anak buah kita wali Allah, nak berjuang untuk kita, nak bantu kita. Tak. Kan? Kita kena tahu apa yang dia nak, bukan apa yang kita mahu. Kan? Ada sebahagian orang dia perlukan wang ringgit, ada sebahagian orang mungkin dia perlukan didikan, kata-kata semangat daripada kita. Kita kena tahu apa yang dia nak, bukan apa yang kita mahu. Lepas tu kita tengok tip yang berikutnya. Antaranya bila kita dah positif, pemikiran kita positif, circle kita kena positif. Kita kena ada circle yang positif. Kalau circle tak positif, akhirnya impact kita tak bagus. Kalau kita duduk dekat sini, kita tengok cikgu lagi pandai. Kalau leader kita negatif, anak buah dia pun akan tarik break. Betul? Dia akan cakap susah lah nak berniaga, 10 kali susah dia cakap. Anak buah pun akan tarik break, pergi ke produk lain. Betul. Sebab kita kena faham, produk ni kita ada persaingan. Niaga ni memang perlukan produk yang terbaik. Produk yang baik senang nak niaga. Tapi ada banyak benda dalam dunia ni cikgu, produk tak baik pun sale jalan. Cikgu ceritalah sale gamat ni daripada profesor mana, tapi cara niaga kita tak betul, tak jadi juga. Orang jual barang fake lagi untung. Orang buat kesimpulan kalau nak jadi kaya 3 produk ni. Contohnya bagi kurus, bagi putih, ubat kuat. Orang cerita 3 benda ni. Betul. Dan kalau benda ni lagi bahaya lagi, tapi cepat dia punya kesan, lagi orang ambil. Walaupun benda tu bahaya, orang ambil. Saya jumpa dengan dia, saya cerita pengalaman. Orang jual ubat kuat cikgu. Jual ubat kuat. Dia kata dia jual dekat pasaran gelap lebih laku daripada pasaran terbuka. Okey. Ini cerita orang berniaga. Sebab produk itu satu hal. Tapi kalau produk kita dah bagus tapi kita punya circle, group kita tak bagus, akhirnya kita akan rasa terkesan. Kita akan rasa macam semua orang sebut tentang susah nak dapat produk ni, susah nak jual. Kita perlukan leader yang baik macam cikgu untuk cakap tentang kelebihan produk. Sebab itulah kalau nak circle yang positif, biasanya kita kena belajar. Ini antara poin dia ialah belajar mengenali produk. Sentiasa belajar. Kalau you tak belajar, you tak boleh cerita dekat orang. Kemarin saya dengar dalam Sinar FM Datuk Duk Bakar, dia kongsi tentang apa tips nak pergi interview. Datuk Duk Bakar cakap antara tips nak pergi interview ialah bila you pergi interview, you boleh cakap tentang syarikat dan you kena lebih tahu daripada orang yang nak interview you tentang syarikat dia. Contoh nak interview, dia boleh sebut kepada kita satu benda yang kita sendiri tak tahu. Kalau cikgu buat interview untuk staff, saya buat interview untuk staff. Interview untuk staff marketing. Saya mengaji syariah. Jabatan fiqh dan usul. Kamu ambil bidang bisnes, master in business. Saya bagi satu kertas sahaja. Kamu tolong catat apa marketing plan you. Contoh. Saya cakap jujur cikgu, ada sebahagian mengaji tinggi-tinggi, dalam kertas tersebut dia tulis apa cikgu? Antara cara nak marketing ialah ustaz pergi ceramah, lepas ceramah ustaz jual baju dekat luar masjid. Saya kata you ambil master in business. Saya mengaji syariah, tapi saya boleh tulis. Saya kata ini caranya, bukan tak boleh, saya tak salah kan. Tapi sepatutnya you kena cakap benda yang saya tidak tahu. Kalau sari gamat, kita maklumat yang kita dapat begini. Tapi orang tu dia boleh cakap, cikgu, saya pernah jumpa cikgu, 3 orang klien saya rupanya pakai benda ni cikgu, bukan setakat sakit lenguh-lenguh cikgu. Dia pernah berlaku ni, dia jadi orang yang contohlah dia ada lebih knowledge daripada kita. Lagi belajar, lagi confident kita dengan produk. Lagi tahu tentang keadaan syarikat, lagi berani untuk kita berhadapan dengan orang. When you stop learning, you start lying. Mengaji agama pun macam tu, ustaz-ustaz pun macam tu.
Dia stop belajar, dia stop baca kitab, dia akan mula menipu. Ini ustaz-ustaz bila orang tanya, bila dia stop belajar, dia akan mula kona-kona. Sebab dia stop belajar. Sebab tu bila kita belajar, bila kita makin hari kita belajar, subhanallah, Allah akan bagi kepada kita cahaya yang mungkin membuatkan orang terasa apa yang kita sampaikan, insyaAllah. Jadi kita perlu ada teruskan pembelajaran mengenali produk. Yang berikutnya, mentor kena tepat. Mentor kena tepat. Jangan malu bertanya mentor. Macam saya sebut waktu musim PKP yang saya telefon semua owner brand, saya cakap owner produk, termasuklah orang yang jual baju macam saya, kompetitor saya. Saya call semua. Saya call seorang-seorang. Saya tanya, saya ni, dan saya cakap apa? Tuan, saya ni orang yang lemah dalam online, saya ni orang yang tak pandai, saya ni orang yang tak cerdik, saya cakap saya tak pandai buat online, saya down, saya sekian. Tak malu untuk cakap begitu. Mereka rasa mereka nak tolong saya. Ramai orang kat luar sana yang baik-baik. Mentor yang baik-baik. Kita perlu ada mentor. Sebab itulah ilmu ni dia boleh cutkan kita punya kos kebodohan kita. Guru ni boleh buang kos kebodohan kita. Kadang-kadang kita banyak habis masa dekat kebodohan kita. Sebab itulah kebodohan ni dia perlu dibayar. Dibayar untuk kita cerdik. Kalau kita tidak, kita lambat. Kadang-kadang kita buat keputusan lambat dalam syarikat bukan sebab kita lambat, sebab anak buah duk tunggu kita punya keputusan, tapi kita kena pensyuarat lah, kita kena pergi sini lah, kita kena pergi sini. Produk nak jalan, master nak berjalan. Duk tengah berjalan, kita duk tengah pergi sini sekejap. Rupanya kita ni otak kita ingat kita boleh handle semua benda. Ada ketika otak kita di sini dan kita perlukan otak lain untuk bantu kita. Betul. Mentor kita untuk betulkan kita. Kalau kita rasa kita hebat, sampai bila-bila pun kita takat tu sahaja. Sebab tu kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, orang lain akan ubah kita. Kodak dah habis dah, cikgu. Taxi pun dah habis, cikgu. Dengan ada Uber ni. Syarikat-syarikat besar, Tesco, Carrefour dah mula kecilkan dia punya gudang-gudang display dia. Lebih kepada gudang untuk simpan barang untuk delivery dia. Orang dah mula beli property, kalau kata syarikat hypermarket, property dia takkan beli tanah yang luas untuk parking yang luas. Parking mula dikecilkan, bilangan lot parking dikecilkan, dibesarkan adalah lot-lot gudang untuk memberi barang delivery. Kalau dia tak berubah, orang lain akan ubah dia. Sebab itu kita kena get ready. Syarikat yang besar tak boleh kalahkan syarikat yang kecil, tapi syarikat yang pantas boleh kalahkan syarikat yang lambat. Itu kita kena cepat, cikgu. Saya pun kena cepat, kena pantas, sebab kita nak jamin anak-anak buah. Sebab itulah kita kena sedar dan kita kena nak. Dalam sesi kita petang pagi ni, yang depan saya ni, yang tengah dengar saya cakap ni, kalau nak dapat ilmu tentang bisnes, saya rasa bukan dengan live saya semata-mata. Kalau sekadar nak dapat ilmu ni, buku tentang bisnes banyak dah dalam online. Ceramah dalam online ni sangat banyak tentang bisnes. Tapi kita duduk dengan anak edar hari ni, pagi ni, kita duduk kerana kita nak berubah, cikgu. Kalau duduk semata-mata nak ada ilmu, tak jadi. Kita duduk hari ni, kita dengar untuk kita berubah. Kita nak ubah mindset kita. Kalau setakat nak dengar ni, macam-macam sumber kita boleh dapat. Sebab itulah kita kena ada deadline kita. Kalau deadline kita tak ada, maka kita akan buat tak tahu sampai bila nak habis. Tips yang berikutnya lepas saya cerita tentang mentor yang tepat, saya cerita tentang circle, terus belajar mengenal produk. Baik, yang ni yang ramai orang terlepas pandang, iaitu dokumentasikan kegagalan dan kejayaan. Tulis. Tak semua orang boleh jadi champion dalam semua bidang, tapi kita kena jadi champion dalam bidang kita. Tak semua orang boleh jadi semua bidang dia champion, tapi dia kena champion dalam bidang dia. You tak boleh, ada benda you tak pandai marketing, ada benda you tak pandai management, ada benda you tak pandai nak cakap, ada benda, jadi you memerlukan orang. Quran pun sebut ala syakilati, setiap orang di atas kekuatan masing-masing. Jadi jangan waste time pada bukan kekuatan kita. Jangan waste time, kita ada banyak benda nak buat. Tak boleh kita boleh hire orang, hire lah orang yang boleh. Kalau rasa tak boleh, hire lah orang yang boleh.
Jadi dokumentasikan, tulis. Ramai orang saya jumpa berjaya, kadang dia suka tulis. Apa yang dia nampak buruk, dia buangkan. Saya berniaga online, saya berniaga nampak begini. Saya buang benda ini. Duit jangan dihabiskan kepada begini. Duit perlu dihabiskan begini. Duit kita rugi. Masa kita rugi, masa berjalan. Saya bagi contoh photoshoot, cikgu. Photoshoot. Kita di bidang syariah, cikgu. Tapi kita boleh tahu macam mana photoshoot yang baik. Kita, bila saya duduk dengan Astro, kadang-kadang photoshoot kita pernah bekerja dengan syarikat-syarikat yang antarabangsa. Antara syarikat-syarikat yang bukan Islam, yang buat kerja, subhanallah. Dia orang buat dengan Astro, projek dia orang juta-juta. Bila kita tengok anak Melayu kita buat photoshoot, kita nampak apa kekurangan, apa kelebihan mereka. Jadi kita tak perlu nak gelabah, nak marah-marah. Kita betulkan, buang yang mana tak betul. Kamu tak perlu begini, kamu perlu begini. Kamu tak perlu begini. Ramai orang kita tangkap gambar cantik, tapi nak menguruskan perniagaan menangkap gambar, dapat projek juta-juta, tak semua orang boleh buat. Kenapa ada company boleh tangkap gambar 60 orang selebriti dalam masa 2 hari untuk projek raya? Saya jumpa 60 selebriti dalam masa 2 hari. Selebriti ni susah, cikgu, nak photoshoot. Suruh datang pukul 2, pukul 5 baru datang. Itu biasa. Tapi ada orang boleh buat. Sebab cara menguruskan dengan baik. Jadi benda tu yang kita kena ada. Buang benda-benda yang tak betul, tak perlu, buangkan. Tambah-tambah kalau orang yang mana, orang yang parasit. Yang ni saya kena cakap. Parasit betul. Dalam grup ni kena buang parasit. Betul. Betul. Kalau dalam 20 orang, seorang parasit, buang. Bukan kita nak buang ni kerana kita nak zalim pada dia, tapi kita nak menjadi orang yang adil kepada yang lain. Betul. Nak adil. Macam dalam pekerja kita kadang-kadang kita menyimpan parasit. Akhirnya dia kita bayar gaji, contoh. Kita bayar gaji dia RM3,000. Tapi dia parasit. Dengan sebab RM3,000 sale jatuh. Kita ni konon pejuang orang Islam lah. Kesian dekat dia. Dia tak apalah, dia buat jahat tak apalah, kesian dekat dia. Nanti dia tak ada kerja. Padahal dia dah buat satu benda yang salah. Menyelamatkan orang yang parasit sebenarnya kezaliman kepada pekerja yang konsisten, yang committed. Sebab tu bila dalam tim kita, kalau seorang parasit, sebenarnya dia telah menjadikan tim kita hancur dengan seorang saja. Sebab tu kita kena ada benda yang kadang-kadang kena buang benda tu. Tim cikgu tahulah. Cikgu MLM lagi tahu. Tak, kita kadang-kadang kita kata kena buang orang parasit. Orang nampak macam zalim sangatlah ustaz ni kan. Tapi kita cakap jujur, kalau kita tak buang, kita zalim kepada orang yang baik. Betul. Sepatutnya dia orang kena dapat bonus, tapi kerana dia, orang lain tak dapat bonus. Betul. Itu benda yang kita kena ingat. Okey. Lepas tu kita kena apa tadi yang tips yang terakhir saya bagi, yang ni saya ingat tips tentang ini general lah, ustaz kena cakap lah. Tentang sedekah, tentang amal, tentang doa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kekuatan. Doa dan sedekah ini tak dapat dinafikan. Tentang kehidupan sahabat Nabi, itu saya tak nak kupas banyak tentang benda tu. Tetapi saya rasa ramai orang dah faham tentang konsep sedekah. Saya buat nasi lemak, cikgu, ada orang konsisten, cikgu, without fail setiap hari bagi sedekah makan kepada orang. Saya tengok rezeki Allah ni dalam bab sedekah ni sangat ajaib bab sedekah. Ada orang saya jumpa lagi down bisnes dia, lagi banyak dia bersedekah. Lagi down bisnes PKP baru ni, lagi banyak dia sedekah. Hebat. Saya ada seorang tukang jahit saya orang Bangladesh. Tapi dia boleh sedekah takat 500 bungkus nasi lemak tu satu hari tu biasa, cikgu. Saya cakap jujur, cikgu, Allah bagi rezeki kat dia bertubi-tubi. Sebab tu keajaiban sedekah ini susah untuk kita nak cerita lah. Saya ingat banyak buku cerita tentang keajaiban sedekah. Termasuklah istighfar, qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu amalan ritual agama. Sekarang ini saya pun bukan fokus cerita tentang benda tu. Wallahu alam, cikgu. 10 tips ni benda-benda yang saya cakap ni pun bukanlah saya orang yang pandai, tetapi semangat cikgu. Memang mesti. Saya tengok betul dia semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey.
Baik, Alhamdulillah Ustaz, 10 tapi bukan 10 sebenarnya, saya yakin banyak lagi info yang kita dapat daripada Ustaz walaupun Ustaz sebut pesan yang tepat menghasilkan result yang betul, kita kata sasaran apa yang kita nak capai dan niat juga kita, niat kena yang betul niat juga kena yang betul, senantiasa positif, kemudian target perlu jauh luar biasa dari kemampuan, kena ada daya ketahanan diri yang kuat pemikiran yang positif dan juga kita kata apa, bonus pembelajaran kemudian bonus ganjaran apa yang standar kita kena tambah, top up ilmu dan sebagainya. Mentor kena tepat dan alhamdulillah di Anaida ni kita ada ramai mentor, khususnya kalau kita ada tim Sari Gamat kita ada tim Jari Emas yang dipimpin oleh Puan Hajakiah memang ini mentor ni tiap-tiap pagi, usrah pagi, tiap-tiap pagi 6.30 pagi dah dia dah ada usrah konsisten sepanjang artinya sebelum PKP sampai sekarang, setiap pagi 6.30 pagi sampai 7.30 pagi memang ada mentor yang senantiasa akan bagi ilmu semangat dan sebagainya, berjuang dan yakinlah macam Ustaz kata tadi lah, siapa yang bangun pagi insyaAllah rezeki tu ada kena istiqamah benda ni dan kena pilih mentor yang tepat, kemudian Ustaz kata kena jadi champion dalam bidang yang diceburi kena tanam dalam azam untuk jadi yang terbaik senantiasa dan jangan simpan parasite yang tu memang betul. Kadang-kadang parasite ni lah akan menyebabkan bisnes kita lingkup dan sebagainya, dan akhir sekali yang Ustaz kongsikan iaitu tip amal dan juga tips sedekah sedekah alhamdulillah lah yang tu. So 10 tips yang disenaraikan, malah saya rasa lebih daripada 20-30 yang mutiara-mutiara yang Ustaz sebut tadi dan kita kena tirulah orang yang berjaya, dan bagi saya kami di Anaida kami nampak Ustaz salah seorang ikon yang berjaya lah dalam bidang bukan setakat bidang agama dan alhamdulillah Ustaz juga satu contoh orang agama yang berjaya dalam perniagaan dan tak segan silu lah, maksud dia buat segala benda, buat segala kerja untuk berjaya. Dan alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Ustaz di atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna, perkongsian yang sangat baik, dan saya yakin rana-rana kita pun banyak berkongsi di situ, ramai yang tulis ajaibnya sedekah dan sebagainya. Jadi sebelum habis saya ingat saya nak buka pada soalan, jika ada satu soalan ke mungkin ada rakan-rakan rania kita yang nak bertanya pada Ustaz sendiri di sini. Saya nak buka satu soalan. Ada yang nak bertanya, boleh paparkan di ruangan komen tu. Adakah? Wah, semua tulis mutiara-mutiara kata. Okey, ada soalan audien? Adakah? Okey, so kalau tak ada nampak gayanya cukup Ustaz padat pada pagi ni Ustaz, dan kita ucap terima kasih banyak-banyak pada Ustaz di atas perkongsian ilmu Moga Ustaz tak jemu-jemu lah untuk bersama dengan kami 5 tahun sekali Ustaz. Itulah 2015. Ni tahun 2020 kan. Cikgu lah banyak tim-tim cikgu banyak bagi semangat. Kita ni kadang kita semangat, ada yang orang cakap, ada semangat kita tak dengar dia cakap, tapi kita tengok dia kita ada semangat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ustaz. Moga Allah memurahkan rezeki Ustaz lagi, memajukan lagi perniagaan, sebab saya yakin perniagaan yang kita buat ni bukan untuk kita, tapi untuk ummah juga sebenarnya. Ini juga satu perjuangan. Semakin banyak kita ada income sebab saya suka nak kongsi pada Ustaz dan juga pada rania-rania ejen di sana. Saya masih ingat lagi hampir 30 tahun lepas arwah pengasas kita Tuan Haji Osman Allah pernah tanya saya, antara soalan dia tanya, cikgu dapat bonus banyak mana? Saya pun sebutlah berapa sasaran cikgu. Dia tanya saya, jadi saya pun sebutlah berapa ibu saya nak capai masa tu. Masa tu saya cikgu lagi tahun 91. Tapi yang ajaibnya, yang saya ingat sehingga sekarang, arwah Tuan Haji Osman ni pernah tanya saya, berapa zakat yang cikgu nak bayar? Ni 30 tahun lepas yang cerita ni. Dia tanya saya, berapa zakat yang cikgu nak bayar? Dia kata, cuba cikgu ubah sasaran cikgu nak capai
daripada berapa ribu cikgu nak dapat, bertukarkan kepada berapa banyak zakat cikgu nak bayar. Tahun depan dia kata, cikgu sasarkan yang tu, sampai macam tu sekali. Jadi sukalah saya nak berkongsi dengan rakan-rakan Rania, Anaida dan sebagainya, semua penonton yang sedang mengikuti live kita pada pagi ini. Ya, kita cuba azam. Alhamdulillah beberapa minggu baru ni kita dah kongsikan juga beberapa kita kata beberapa kejayaan rakan-rakan kita yang dah mula bayar zakat. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita terlupa untuk bayar zakat pun, Jadi alhamdulillah mereka dah berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain, kita azam untuk bayar zakat, Dan saya suka kongsikan sekali lagi. 5 hari bulan lepas kita baru bayar bonus. Lebih bulan ni kita bayar hampir 100,000 kita bayar. Bulan 6 ni kita bayar hampir 100,000 pada rania-rania kita yang telah berjuang dalam masa sebulan. Dan alhamdulillah dalam tempoh 6 bulan, saya ulang sekali lagi, kita dah berjaya membayar bonus insentif kepada semua ejen-ejen kita sebanyak hampir 500,000. Moga manfaat keuntungan ini dapat kita nikmati bersama lah. Yang tu sebab macam mana Ustaz kata tadi lah, niat yang betul, keputusan yang tepat, apa target yang kita nak dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Moga Allah memurahkan rezeki Ustaz, memberkati Ustaz dan Ustaz berjaya lah menjadi ikon usahawan muda. Yalah sebab muda kan. Dan nama pun Imam Muda, InsyaAllah akan terus muda dan menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan semua. Terima kasih banyak, jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan pada Ustaz, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita dah di penghujung. Kita kata slot kita hari ini slot motivasi niaga, dan suka saya untuk kongsikan sekali lagi tentang apakah promosi yang sedang kita jalankan pada bulan Julai ini untuk maklumat rakan-rakan semua. Yang pertama untuk promosi penghantaran produk secara percuma kepada para pembeli yang membeli produk Anaida, produk Sarikamat Anaida bernilai 200 PB, syarikat menyediakan penghantaran percuma untuk Semenanjung. Dan bagi saudara rakan niaga kita di Sabah Sarawak, bila mana anda membeli lebih pada 600 PB, maka syarikat akan membuat penghantaran percuma kepada anda. Dan bagi yang nak berniaga nak join kami promosi bulan ini hanya RM10 sahaja. Anda sudah layak untuk menyertai keluarga Anaida dan boleh mendapatkan produk dengan harga yang murah. Dan pastinya macam saya sebut tadi kita dah bayar hampir 500,000 dalam tempoh 6 bulan ini. Yakinlah bahawa dengan menyertai bisnes ini, rezeki anda ada di situ juga tuan-tuan dan puan-puan. Orang lain dalam waktu PKP ramai yang terdesak, ramai yang terkesan, ramai yang ditindas, tertendas dan sebagainya, ramai yang dibuang kerja. Yakinlah, sertai kami. InsyaAllah kami sudah menyediakan platform bisnes yang sangat baik. Kita menyediakan mentor-mentor yang baik. Kita menyediakan sistem latihan yang sistematik. Kita menyediakan produk yang baik, produk yang halalan, yang thayyibah mubarakan. Dan untuk makluman juga kita juga ada panel syariah bagi yang tak tahu. Kita 2 orang panel syariah kita, iaitu yang berbahagia Dr. Azman Ahmad Noor, dan pastinya seorang lagi iaitu Dr. Zaharuddin Abdul Rahman Uzar. Kita punya panel syariah Anaida. Dan alhamdulillah dalam tempoh 5 tahun panel syariah kita sudah bersama dengan kita yang senantiasa memantau sistem kita kata sistem pendapatan, sistem pengiraan bonus dan sebagainya supaya semua ini menempati syariah. Dan untuk makluman juga kita juga membuka bagi orang yang nak berniaga secara besar, nak jadi mobile stockist. Sekarang ini kita ada promosi beli barang, beli produk Anaida dengan hanya 1,500 PB. Anda sudah layak untuk menjadi mobile stockist. Dan untuk makluman semua, mobile stockist tak ada had tempat boleh di mana-mana sahaja kita tak hadkan ini tempat ini saya tak. Kita buka rezeki masing-masing Yang itu. Yang keempat, sedang ni kita ada promosi produk. Yang pertama iaitu promosi sihat anggur bersama Sarikamat yang akan berakhir sehingga 31 Julai ini, iaitu beli 4 botol Jerrygamat dan 2 botol Fiber Pack Plus yang ni promosi sihat anggun nak sihat, nak anggun, nak cantik, nak menawan
nak kuruskan badan, inilah promosi yang patut anda ambil, ya, patut anda grab cepat-cepat ya, dengan harga promosi iaitu 325 sahaja ya. Anda jimat RM9 ya untuk rakan niaga ya, grab promosi ini ya. Dan satu lagi promosi kita iaitu promosi 5 star ya untuk jadi usahawan gamat, di mana kita menyediakan promosi yang hebat iaitu anda beli 30 botol jeli gamat ya dengan harga RM1,920 dan anda akan dapat point value atau PV sebanyak 620. Harga 1920, PV yang anda dapat adalah 620, di mana syarikat menambah beri ekstra sebanyak 20 poin lagi untuk anda sebagai rakan niaga anda edah ya. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan juga ya, kita mengalu-alukan ya untuk tuan-tuan dan perempuan senantiasa mengikut program-program yang diadakan oleh syarikat Anaeda. Untuk makluman, pada hari Rabu ini malam ya, kita ada satu program iaitu Know Your Product Sari Gamat Rania Group, di Sari Gamat Rania Group atas tajuk Gamat dan Kanak-kanak bersama kita punya leader iaitu Tuan Muhammad Zarima Mansor pada hari Rabu malam. Kemudian kita ada satu lagi tetamu istimewa kita pada hari Khamis ini. Hari Khamis pukul 11.30 pagi. Ya, hari Khamis sebelum ni siang kita tak buat apa-apa program. Tapi kali ini kita buat pada hari Khamis ya, kita ada satu program istimewa dengan tokoh yang sangat istimewa iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah ya, iaitu seorang pakar motivasi yang tak perlu kita kenalkan lagi. Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah akan bersama dengan kita ya pada hari Khamis jam 11.30 pagi. Ya, jadi tolong blok masa anda hari Khamis pagi 11.30 pagi, kita ada slot bersama motivasi eksklusif bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Panjang namanya ya, nak sebut pun tergagap-gagap juga ya. Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah ya, insya-Allah. Cuma kita tak artilah nak cakap Jawa ya, tapi insya-Allah kita akan bersama dengan ustaz pada hari bersama dengan Dr. Fadilah Kamsah ya pada hari Khamis nanti pukul 11.30 pagi. So blok siap-siap masa anda ya atas tajuk 25 langkah bijak mencari keberkatan dalam perniagaan. Jadi tolong kongsi ramai-ramai, kita penuhkan ya ruang majlis ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat dan ajak lebih ramai orang untuk join bisnes kita. Dan dalam komen saya tengok ada ramai rania kita sudah tulis nombor. Anda pilihlah nombor telefon, nombor rakan niaga kita yang di ruangan komen itu, anda klik dan anda dapatkan info daripada mereka. Hanya RM10 anda sudah boleh menyertai bisnes Anaeda, insya-Allah ya. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Kita ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan di mana saja tuan-tuan dan perempuan berada. Terima kasih kerana mengikuti sesi live kami pada pagi ini, sesi motivasi niaga bersama yang berbahagia Imam Muda Ashraf, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi